Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اللهم إنا نستمد بك المنحة ونستدفع بك المهنة ونسألك العصمة كما نستوحبك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وانهج بنا طريقا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. وبعد. Al-Fadil tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, ya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dan izin Allah. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah. Dan kita bermohon dan kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dan izin Allah juga. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita kekuatan, dikurniakan kepada kita perlindungan, kesejahteraan, keamanan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita sedang dalam keadaan dikejutkan dengan kenaikan mendadak kes yang berkaitan dengan COVID-19. Hari ini saja tuan-tuan sudah mencecah kepada angka 432 kes yang positif, sehingga kita baru dimaklumkan juga yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hak Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri juga terbabit disahkan positif. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang berhormat Menteri Dr. Zul Al-Bakri dikurniakan kesembuhan, dan begitu juga kaum muslimin dan muslimat serta mereka yang ditimpa jangkitan wabak COVID-19 ini agar kembali sembuh mudah-mudahan. Di situ tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi pihak masjid kita berharap agar semua ahli jemaah dan juga semua yang hadirin dan juga hadirat yang datang ke masjid ini agar mengambil tanggungjawab sosial, mengambil tanggungjawab yang positif terhadap mengawal atau juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan berdasarkan garis panduan pelaksanaan aktiviti masjid ini, iaitu dengan antara lain ialah memakai, tuan-tuan yang datang ke masjid ini memastikan bahawa tuan-tuan sihat, tidak bergejala. Kalau demam, rasa badan tak apa sihat itu, tuan-tuan berehatlah dulu di rumah. Pastikan tuan-tuan datang dalam keadaan memakai pelitup separuh muka atau face mask, dan disarankan tuan-tuan membawa sejadah sendiri ke masjid dan sentiasa mengamalkan kebersihan, iaitu antara lain ia sentiasa membasuh ataupun
membersihkan tangan dengan menggunakan sabun ataupun pensanitasi tangan, hand sanitizer. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kita mengambil tanggungjawab ini, kita berjaya mengelak daripada jangkitan ataupun penularan wabak COVID-19 ini merebak di kawasan sekitar kawasan kita, tuan-tuan. Begitu juga berkenaan dengan penjarakan sosial 1 meter. Belakangan ini, tuan-tuan, kita lihat orang dah abaikan isu-isu berkaitan dengan penjarakan sosial ini, penjarakan fizikal ini. Jadi kita berharap pada semua ahli jemaah mengambil berat tentang perkara ini, dan juga ahli qaryah kita kesemuanya. Mudah-mudahan tuan-tuan, ikhtiar kita ini boleh mampu menyelamatkan kita, menghindarkan kita daripada dijangkiti wabak yang sangat dibimbangi di peringkat dunia pada hari ini. Muslimin muslimat yang rahmat Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, kita menyambung kembali perbincangan kita dalam halaqah kuliah mingguan kita, membincangkan halal dan haram dalam Islam. Kita masih lagi membincangkan halal haram dalam kehidupan umum seorang muslim. Kita beralih kepada tajuk yang baru, iaitu percaya ataupun menganggap percaya kepada sial dan juga celaka. Percaya kepada sial dan juga celaka. Saya kira mempercayai sial dan juga celaka ini tidak terlepas daripada kalangan kita, masyarakat Melayu terutamanya, yang seringkali mempercayai bila mana dilakukan sesuatu perkara atau berlaku sesuatu perkara, maka dia akan ditimpa celaka ataupun ditimpa sial. Atau dalam bahasa-bahasa tempatan yang diguna pakai macam-macam lah, tuan-tuan, ya. Ada kata majai, ada kata tadaong dan sebagainya lah, tuan-tuan, ya. Dengan menyangka bahawa sekiranya sesuatu situasi itu berlaku ataupun dilakukan, bakal berlaku kepada seseorang itu perkara yang dianggap sebagai celaka ataupun sial. Menganggap sial atau celaka pada sesetengah hal, baik tempat atau masa atau manusia, atau yang seumpama itu, daripada bermacam-macam keraguan dan sangkaan yang kerap berlaku di mana-mana sehingga masa kini pada sesetengah kepercayaan individu atau kumpulan. Dan ini perkara memang berlaku lama lah, dulu-dulu lagi dah, tuan-tuan. Kalau di zaman Arab jahiliah dulu, seperti mana yang pernah saya sebut sebelum ini, bagi mereka itu apabila hendak memulakan perjalanan atau pemusafiran, mereka akan menggunakan seekor burung, yang mana bila mana burung ini akan dicampakkan terbang, dan andai kata burung ini terbang menghala ke arah kanan, bermakna perjalanan mereka itu akan baik-baik sahaja, mana tak ada perkara sial ataupun celaka yang berlaku di sepanjang perjalanan nanti. Andai kata burung yang dilepaskan itu terbang lari ke arah kiri, maka menurut kepercayaan masyarakat jahiliah di zaman itu akan beroleh atau berlaku sesuatu kecelakaan di sepanjang perjalanan nanti. Ini, tuan-tuan. Maka daripada perkataan itulah, tairun, burung itu, akhirnya muncullah perkataan yang disebut sebagai tatayur. Tatayur ataupun mempercayai sial. Tuan-tuan, asal daripada perkataan burung itu, dan digunakan pakai dalam bahasa Arab pada hari ini digelar sebagai tatayur. Pada zaman kaum Nabi Saleh alaihi salam, zaman Nabi Saleh lagi, tuan-tuan, zaman dah, ya. Nabi Saleh ni jauh ke atas, tuan-tuan, ya. Mereka pernah berkata seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dalam surah An-Naml ayat 47, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengisahkan apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Saleh alaihi salam, ittayyarna bika wa biman ma'aka. Mereka mengatakan kepada Nabi Saleh alaihi salam, kami merasa nahas, kami merasa malang, celaka, sial dengan sebabmu wahai Saleh, dan juga dengan sebab pengikut-pengikutmu wahai Saleh. Mana dia merasakan dengan
kedatangan Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya itu dianggap sebagai pembawa kecelakaan, bawa sial. Ini yang disangkakan oleh kaum Nabi Saleh alaihi salam. Begitu juga hal dalam hal yang lain ketika Firaun bersama kaumnya, apabila mereka ditimpa bencana, mereka menganggap sebabnya datang daripada Nabi Musa alaihi salam. Maknanya Nabi Musa yang bawa sial kepada kaum mereka. Allah SWT berfirman dalam suratul A'raf ayat 131, yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Mereka mengatakan celaka dan juga sial malang itu disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Sama juga dengan orang-orang kafir yang sesat itu, apabila ditimpa bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berkata kepada pendakwah yang datang kepada mereka dan para utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang datang kepada mereka. Antaranya diceritakan dalam surah Yasin, bila mana Nabi Isa alaihissalam mengutuskan wakil Rasul, utusannya, beberapa orang, ada 3 orang. Syam'un, dia ada 3 orang tuan-tuan, saya lupa namanya tuan-tuan ya. Ada salah seorang daripada nama mereka itu Syam'un ya, atau orang putih pakai Simon ya. Jadi bila mana utusan Nabi Isa alaihissalam ini yang dihantar kepada kaum di Antakya, kaum di Antakya ini menganggap kedatangan para utusan ini membawa sial kepada mereka. Inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami merasa sial dan juga celaka serta malang dengan sebab kedatangan kamu ya. Kemudian mereka dijawab oleh para utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan berkata, ta'irukum ma'akum, sebenarnya celaka, sial, malang itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Ini surah Yasin ayat 19. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita melihat kesemua kecelakaan ini adalah perbuatan kamu sendiri, iaitu seperti mana disebut dalam surah Yasin ini, kesemua kecelakaan ini adalah daripada perbuatan kamu sendiri disebabkan kufur kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kedegilan kamu serta keingkaran kamu yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Hal seumpama ini amat berleluasa dalam kaum Arab di zaman jahiliyah. Orang Arab jahiliyah pun tuan-tuan samalah sebagaimana umat-umat yang terdahulu ya. Umat Nabi Saleh alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam ya, alaihimussalatu wassalam, mereka ini ya, menganggap kedatangan pada Rasul ini, kedatangan pada Nabi yang diutuskan kepada mereka sebagai pembawa malang, pembawa sial, bawa celaka. Sehinggalah akhirnya dengan kedatangan Islam lalu mengharamkan kesemua kepercayaan itu dan mengembalikan jalan yang benar. Makanya Islam datang mengharamkan kepercayaan kepada berlakunya sial, celaka, malang dan seumpamanya. Maknanya bila Islam datang, Islam beritahu, beri penegasan bahawa percaya benda ni sebenarnya adalah perkara yang diharamkan dalam agama. Mempercayai sial, mempercayai malang, mempercayai kecelakaan berlaku disebabkan begitu begini adalah perkara yang ditolak oleh agama. Kemudian Nabi SAW menerangkan kata-katanya yang menyimpulkan untuk membersihkan diri dari kepercayaan kepada tukang telik dan sihir dalam rangkaian yang satu, iaitu laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu, bukanlah daripada golongan kami, kata Nabi SAW. Dia bukan daripada kalangan kita. Sesiapa yang mempercayai sial, celaka, mempercayai kepada malang, sial atau celaka, ataupun orang yang mempercayai dia telah terkena sial, dia telah terkena kecelakaan, dia telah terkena malang. Begitu juga autakahana autukahinu lahu, ataupun orang yang membuat tilikan atau menyuruh orang menilik kepadanya, au sahara au suhira lahu, ataupun orang yang membuat sihir atau menyuruh dibuat sihir bagi pihaknya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang baik, yang hasan.
Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi kata, orang yang percaya kepada sial, percaya kepada celaka, percaya kepada malang ini bukan daripada kalangan kita, bukan daripada kalangan kami. Mana Nabi tak mengaku dia daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku dalam masyarakat kita dengan begitu berleluasa, tuan-tuan. Banyak sangat perkara. Ya, seperti mana kita pernah sebut, tuan-tuan, nak pergi mancing, tengah-tengah ikat mata kail, member langkah joran. Rela tak pergi, setengah orang tu rela tak pergi, tuan-tuan. Sebab apa? Sial lah joran kawan hari ni, kata dia. Itu maknanya dia anggap, mana kalau pergi mancing tak dapat, kena pula dia pergi juga mancing, tak dapat ikan, member tu yang kena bala. Takdir pada dia tak kerti mancing, tuan-tuan. Mungkin barangkali taknya, ataupun ikan tak kena strateginya, dia tak kena strategi untuk dapatkan ikan tadi. Dia pun kata, awak punya pasal lah ikan tak makan mata kail kawan. Mana dia mempercayai benda-benda gitu, tuan-tuan. Samalah juga banyak lagi perkara-perkara yang lain, ya, yang kadang-kadang anak-anak duduk menerap, angkat kaki tak, mati mok, kata dia. Buat lagi 3 kali, mati mok. Tuan-tuan, kerak kuku waktu malam, nanti bercaru. Padahal dulu-dulu, tuan-tuan, orang tua dulu dia buat itu kadang-kadang ada sebab, tapi kerana sebab itu tak diterangkan, akhirnya dia jadi kepercayaan. Tak beri potong kuku malam-malam. Dulu bukan ada pengepek kuku macam super sekarang. Kemudian dulu duduk menghadap pelita je, tuan-tuan, dibimbangi luka pakai pisau jilid, pakai itu, tuan-tuan. Maka nak potong kuku siang-siang lah, jangan tunggu malam. Tapi dia tak cerita sebab. Akhirnya bawalah ke dalam orang tua dulu tu, dia ada sebab kenapa dia tak bagi itu, tak bagi ini, ya? Tak bagi budak-budak makan pedai, nanti keras hati, kata dia. Padahal pedai ayam tu kecil, ada sikit je. Kalau sama sibuk dengan nak makan dengan budak, tuan-tuan, tak cukup, ya? Jadi pedai ayam dia tak bagi makan budak-budak. Awak jangan makan tengkuk ayam tu, leher ayam, esok sanding kepala teleng, kata dia. Oh, takut sangat orang dulu, tuan-tuan, ni, budak-budak dulu. Padahal leher ayam tu kecil, nak ambil lah bagian-bagian lain. Jadi ada sebabnya sebenarnya, tuan-tuan. Cuma sebab itu tak diceritakan. Makanya dia dianggap sebagai satu yang pasti, atau kepercayaan yang diyakini, dipercayai turun temurun. Sebab itu, tuan-tuan, hatta dalam bab agama sekalipun dia perlu diperjelaskan. Pernah berlaku satu kisah, tuan-tuan, satu kampung di mana satu surau itu, ya, berlaku kisah tiap kali nak solat, ditakdirkan di surau itu ada seekor kucing. Kucing ni kerja dia belik kat kaki je, dia perangai kucing, dia suka bergesek kat kaki. Jadi imam ambil pendekatan, sebelum sembahyang dia tangkap kucing ni, diikat, dia letak pada tiang kat belakang, ya. Di surau-surau dulu dia ada tiang-tiang, tuan-tuan, ya. Ikat pada tiang kat belakang. Lepas sembahyang kan, dia lepaskan balik, ya. Jadi hari besok begitu juga, tiap kali nak sembahyang berjemaah, dia tangkap kucing ni, dia ikat kat tiang belakang. Berlakulah hari-hari, dan kadang-kadang tak imam sampai, kadang-kadang kucing pun jemaah dah tolong ikat dah, ya. Dah tolong ikat, tak ada beres lah sembahyang. Jadi perkara ini berlarutan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya. Menjadi amalan masyarakat di situ. Baru tiap kali nak solat, mereka akan tangkap kucing tersebut dan diikat pada tiang belakang. Sehingga dah ditakdirkan kerana imam ni sudah tua, meninggal dunia, tuan-tuan, ya. Imam ni meninggal dunia. Bila imam meninggal dunia, imam dua, imam muda pun ambil alih lah tugas imam satu, ya. Dan meneruskan tradisi yang sama. Tiap kali nak solat, tangkap kucing, ikat kat tiang belakang, ya. Begitulah setiap hari. Sehingga dah satu hari, kucing yang selalu ditangkap, diikat di tiang belakang mati. Yalah, umur ni, tuan-tuan, ada had dia juga, ya. Kucing ni pula mati. Susah hatilah jemaah surau tersebut kerana tak ada kucing yang nak diikat. Akhir bermesyuaratlah, ya, bersama ahli jemaah. Maka bersetujulah untuk mencari kucing yang baru untuk diikat di tiang belakang tiap kali hendak mendirikan solat fardu, tuan-tuan. Atas sebab apa? Asalnya tadi diikat kucing kerana apa?
kerana selalu mengganggu orang ketika nak solat, berbelit kat kaki, bergeser dan sebagainya. Itu je asal perbuatan imam hak yang mula-mula dulu hak ni tu. Tapi kan tak diterangkan kepada jemaah, dan jemaah anggap itu sunnah. Barangkali sunat semayang ikat kucing. Barangkali sunat, maka ditangkapnya kucing, diikat. Mati kucing, cari kucing lain untuk diikat. Tuan-tuan, kerana tak diterangkan. Sebab itu perkara ini perlu diterangkan. Sebab kenapa? Akhirnya dianggap sebagai kepercayaan yang tertentu, seperti mana yang berlaku dalam masyarakat kita, mempercayai perkara-perkara yang akhirnya membawa kepada mempercayai kesial dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu minal jibti. Membuat garis-garis di tanah, menganggap sial, ataupun melempar batu kerikil, semua itu adalah dari perbuatan syirik. Ya, ini antara amalan masyarakat di zaman jahiliah dulu. Dia ada buat garis-garis pada tanah, ataupun tiara, menganggap sial, ataupun melempar batu kerikil. Dia ada batu-batu kecil ni dilemparkan. Sebenarnya perbuatan itu kerana dia berkait rapat dengan i'tiqad dan kepercayaan. Nabi kata itu adalah perbuatan syirik. Ya, hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan juga Ibn Hibban dalam sahihnya. Perbuatan menggaris-garis tanah itu adalah perbuatan sihir yang sampai hari ini masih ada lagi orang melakukannya. Ya, digaris-garis bertanah ni, ya, maknanya kalau siapa lalu, siapa melintas, dia kena dengan mentera-mentera tertentulah. Ya. Begitu juga dengan amalan melempar batu kerikil, termasuk perbuatan tilik, ya, mengenun nasib. Pakai batu ni dicampak, tuan-tuan. Mungkin di zaman sekarang ditukar pada campak buah dadu lah, ya. Dia lihat siapa yang kena, kata yang pendek, tuan-tuan, campak. Dengan kepercayaan, mana satu membuat satu undian dan sebagainya. Maka itu adalah perbuatan menilik, juga adalah syirik. Sebenarnya menganggap sial atau celaka itu suatu perkara yang terdiri di atas landasan pengetahuan apa yang lemah dan mempercayai dugaan atau waham. Waham ni makna benda yang kabur, tuan-tuan, ni benda yang tak ada kepastian pun, tapi menjadi kepercayaan. Macam kita masyarakat Melayu, tuan-tuan, antara lain, kalau bawa kenderaan, tiba-tiba kucing hitam melintas jalan, ya, ini ada benda, ya. Begitu juga kalau ada kematian, ada kucing hitam langkah jenazah, ini, tuan-tuan, cukup popular dalam cerita Melayu, ya. Bangun jenazah tu kan, ya. Dia percayai jenazah tu akan bangun balik. Kalau betul, tuan-tuan, boleh begitu, senang cerita, ya. Tiap kali orang mati, kita percaya kucing hitam, dapat dia hidup semula. Tuan-tuan, ya. Benda ini percayaan yang sebenarnya sangat jauh daripada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kucing hitam seringkali dianggap, tuan-tuan, ya, sebagai sial ke dia. Dah lahir hitam, tuan-tuan, ya. Orang nampak kucing hitam tu kadang-kadang di pinggirnya. Kenapa? Dia percaya kucing hitam ni bahaya, boleh menyebabkan berlaku sial atau celaka dan seumpamanya. Biawak melintas jalan, tuan-tuan, begitu juga dipercayai perkara-perkara karut ataupun sial ataupun malang akan bakal berlaku. Jika tidak, maka apakah artinya seorang yang waras akalnya boleh mempercayai sial atau celaka itu pada seorang manusia yang tertentu atau pada tempat yang tertentu, ataupun dia akan terperanjat kerana sesuatu suara dari seekor burung yang tertentu, ataupun satu gerakan mata, atau kerana mendengar satu ungkapan dari seorang manusia. Jika memang ada pada tabiat manusia sifat lemah yang menjadikannya memandang sial pada sesetengah perkara kerana sebab-sebab yang tertentu, maka hendaklah dia tidak mengalah terhadap sifat yang lemah itu, malah dia melawannya, terutama sekali apabila dia telah sampai ke peringkat kerja dan pelaksanaannya. Maknanya, tuan-tuan, kita di sekeliling kita dimomokkan dengan kepercayaan-kepercayaan itu. Kalau berlaku, lawan, jangan percaya, tuan-tuan, ya. Berlaku je, jangan mempercayai. Kita sebaliknya lawan. Bila kena tu, Allah, lemah tu, tak jadi dah nak pergi gini kaya, tuan-tuan.
nampak kucing, nampak itu, nampak biawak dan sebagainya, maka kita jadi lemah, tak confident dah, nak keluar pun tak berani dah. Takdirnya tuan-tuan, aksiden pula, ya. Itulah kan khabar dah tadi, elok patah balik je. Tuan-tuan, iblis ni kerja dia gitulah, ya. Dia akan menimbulkan waham dalam diri kita. Akhirnya kita seakan mempercayai perkara itu benar-benar akan terjadi, ya. Dalam satu hadis marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaslamu minhunna ahad, adh-dhannu wat-tiyaratu wal-hasadu. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq, wa idza tatayyarta fala turajji', hasadta fala tabghi. Rawahu Tabarani. Ada 3 perkara yang tidak patut seorang pun dapat terselamat daripadanya. Maknanya siapa-siapa yang terlibat dalam perkara ni, dia tidak akan selamat, tuan-tuan. Mana dia berdosa. Apa kata Nabi SAW? Adh-dhannu, bersangka buruk. Ini adalah perkara yang dilarang, ya, buruk sangka. Kita dalam konteks COVID-19 ini, tuan-tuan, kita bukan berburuk sangka. Kita duduk berjarak begini, bukan berburuk sangka, tidak. Tetapi kita berjaga-jaga, itu beza. Buruk sangka ni kita kata maknanya kita berdasarkan kepada zon, sangkaan saja, tapi tak pasti. Itu, ya, kita nampak seorang itu berdoaan, ui barangkali gini, ya, tuan-tuan. Dan akan datang, sebab itu dalam ada setengah riwayat menceritakan bahawa kalau kita datang sangkaan terhadap seseorang, cuba cari 70 alasan, 70 sebab yang mungkin barangkali bukan, tuan-tuan. Kalau dapat 70 barulah boleh nak bersangka buruk. Kalau boleh cari alasan, barangkali itu anak dia, barangkali itu adik dia, tuan-tuan, dan seumpama, contohlah, ya. Cari 70 alasan, tapi nak dapat 70, tuan-tuan, jenuh, ya. Sampai tahap begitu sekali Islam ajar supaya kita jangan berburuk sangka pada orang. Ini kadang satu sebab je kita dapat, kita berdaya sungguh-sungguh, tuan-tuan. Ini sebenarnya dalam zon. Perkara yang melibatkan zon ini, Nabi beritahu, salasatun la yaslamu minhunna ahad. 3 perkara, siapa-siapa yang terlibat dengan perkara ni, dia tidak akan selamat, maknanya, kata Nabi SAW. Zon tadi ialah berburuk sangka, ya. Sebalik kita tanamkan baik sangka dalam hati kita, tuan-tuan. Tanamkan baik sangka, gantikan dengan husnu zon, berbaik sangka. Kemudian Nabi kata apa? Wat-tiyaratu, dan mempercayai sial atau malang. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wal hasadu, dan juga hasad, dengki. Fa idza dhananta, dan apabila kamu menyangka buruk terhadap seseorang, fala tuhaqqiq, maka janganlah kamu mempercayainya. Maknanya jangan kita membenarkannya. Tahqiq itu maknanya kita membenarkannya. Lintasan tu berlaku, ya, kita kata nampak satu perkara kan, ya? Jadi lintasan buruk sangka tu akan berlaku. Cuma Nabi kata fala tuhaqqiq, jangan kamu mengiyakannya. Maknanya zan, sangkaan itu boleh berlaku, dan sekiranya baru sangkaan saja, dia tidak dikira dosa. Tetapi saat kita mengiyakannya, sangkaan tadi, kerana dia tidak didasari dengan bukti yang kukuh, tuan-tuan, kita mengiyakannya, maka jatuh dosa. Itu maknanya su'uzan ini, ya, inna ba'da dhanni ismun. Allah beritahu dalam Al-Quran, sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa, ya. Jadi caranya, tuan-tuan, bila mana kita terdapat timbul satu sangkaan, fala tuhaqqiq, jangan kita membenarkannya. Sekalipun itu betul sekalipun, tuan-tuan, jangan dibenarkan. Kita jangan jadi orang yang jadi batu api dan seumpamanya. Anda kata betul sekalipun, tuan-tuan. Maknanya supaya apa? Sebab kita tak ada bukti, tapi mungkin bakal betul. Melainkan, tuan-tuan, mereka yang ada autoriti. Contohnya apa dia, tuan-tuan? Pengedar dadah. Jangan, dia ni budak baik ni. Padahal kita tahu dah, ya? Dan ramai saksi-saksi atau pembeli-pembeli bayar dengan dia itu, orang yang beli dengan dia itu, yang ambil dengan dia itu, dia lah tokenya.
kita pun berbaik sangka. Tak. Untuk orang seumpama itu, ini dia pergi bab yang dibenarkan kita berburuk sangka atau memberi peringatan kepada orang lain, jaga-jaga dengan sipulan bin sipulan. Ni tuan-tuan, ya. Itu bab lain. Tapi secara umum, membuat sangkaan itu adalah perkara yang diharamkan dalam agama. Dia tegah. Sangkaan saja, tuan-tuan, ya. Itu dia. Contohnya lagi apa, seorang yang dikenali memang tabiatnya, contoh kalau dia meminjam tu, dia tabiat suka meminjam, ya. Asal baik je dia kerja dia minjam je, tapi tak pernah bayar, tak pernah pulang. Jadi kita boleh peringatkan orang lain, jaga, ya. Si polan borok dengan dia, berkawan, dia tak ada masalah, tapi kalau asal dia nak minjam, so berilah. Ini boleh kita beri peringatan. Itu tak kira mengumpat, tuan-tuan. Dan kita tengok dia, kita tidak buruk sangka, ya, sebab ramai dah orang kena dah, ribu dah duit orang pun dia apa, kelepeknya, istilahnya, tuan-tuan, ya. Jadi sangkaan seumpama itu, kalau kita jumpa dia pun kita itu tak apa, tapi tidak perlulah kita menyebarkan apa dalam arti kata memburuk-burukkan dia secara jelas, lebih kepada memberi peringatan sahaja. Itu ada tuan-tuan tajuk di depan itu, tahap had mana yang dibenarkan kita membuat sangkaan, kemudian kita mengumpat dalam bab perkara-perkara tertentu ini. Ada beberapa perkara yang dibenarkan, tapi secara hukum asal, hukum basicnya adalah dilarang, ya? Kemudian dia ada exit policy di situ, tuan-tuan. Dia ada pengecualian dalam bab-bab tertentu. Baik. Kita balik tadi. Jadi Nabi kata apa? Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu bersangka buruk, janganlah kamu mengiyakannya, ya, membenarkannya. Wa idza tatayyarta, dan apabila engkau merasa sial, terasa malang, sial, celaka, fala turajja', maka janganlah kamu mengulanginya. Maknanya akan datang berlaku, kita percaya, ya, tuan-tuan. Jangan dipercayai. Turajja' ni maknanya yang kita mempercayai benda itu. Hasatta fala tabghi, dan apabila engkau timbul rasa dengki, janganlah engkau memanjangkannya, jangan kau melanjutkan rasa dengki tadi, ya. Kadang-kadang timbul rasa iri, tuan-tuan. Ini sifat manusia, naluri manusiawi kita, tuan-tuan. Rasa iri, tapi jangan diteruskan iri itu. Cukuplah, ya. Anggap lagi dalam diri kita, tak apa, itu rezeki dia, ya. Itu bahagian dia, sudah habis cerita, tuan. Tapi kalau kita panjang-panjangkan lagi, dia tu begini, akhirnya, tuan-tuan, dia pergi kepada macam-macam. Ini perkara yang akhirnya kita tak sedar, tuan-tuan. Sedangkan kita ahli kiblat ni orang yang sembahyang, ahli saum, orang yang berpuasa, kita pergi haji, kita pergi umrah dan sebagainya. Tapi ini termasuk dia, iblis punya kerja, tuan-tuan. Dia masuk dalam penyakit hati. Ini dipanggil sifat-sifat yang mazmumah. Dan sifat mazmumah ini biasa terkena kepada sebahagian ahli-ahli ibadah, ya? Mereka yang bukan kata orang jahil tak, tuan-tuan, tapi terdiri pada mereka yang senantiasa, ya, menjaga amal ibadahnya, tetapi kerana hatinya itu dicuba dipalingkan, sebab itu dipalingkan oleh iblis, tuan-tuan. Maka sebab itu kita sangat-sangat dianjurkan memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Kita dah cerita itu tentang kelebihan 3 surah ini. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad tadi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadikan sebagai amalan kita, tuan-tuan. Supaya apa? Menghindarkan diri kita daripada bisikan dan juga hasutan syaitan. Ini paling penting sekali, tuan-tuan. Dan sifat syaitan ini, tuan-tuan, bila mana kita sentiasa menyebut nama Allah dan juga membaca surah-surah ini, tuan-tuan, sifat syaitan ini dalam hadis diceritakan, Ibn Abbas meriwayatkan tentang syaitan yang akan jadi kecil. Dia makin kecut, tuan, ya? Sehingga dia tak boleh buat apa-apa pada kita. Ini kelebihan kita, orang yang membanyakkan baca Al-Quran dan juga zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan apabila kita melakukan perkara yang seperti yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW itu, nescaya semua penyakit ini akan menjadi hanya lintasan hati di dalam diri kita semata-mata, tidak akan memberi kesan pada kelakuan dan tingkah laku amali kita, sehingga dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlintas saja tak apa, ya, terburuk sangka, terlintas saja, tapi jangan diiyakan, saja, tuan-tuan, ya. Terasa bahawa ini sial, terasa, barangkali sebab dia tadi, jangan, terlintas saja tak apa, tapi jangan diiyakan,
Begitu juga timbul perasaan hasad, jangan diperpanjangkan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Jadi insya-Allah dalam halaqah akan datang disambung satu lagi hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkaitan dengan kepercayaan kepada mempercayai sial dan juga mempercayai sial dan juga malang ataupun celaka adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.